Saya ada dua soalan untuk anda. Soalan yang pertama, adakah anda berminat dengan teknologi IoT? Soalan yang kedua pula, adakah anda berminat untuk menjana mata wang kripto secara pasif menggunakan gelombang radio ataupun radio waves? Sekiranya jawapan anda adalah ya untuk kedua-dua soalan tersebut, maka video ni mungkin menarik untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Kali ini, saya akan bercakap tentang helium dan helium mining. Jadi disebabkan itu, saya bahagikan video ni kepada 3 bahagian. Di mana pada bahagian pertama, saya akan terangkan dulu kepada anda tentang helium dan perkara-perkara yang melibatkan helium mining ni. Bahagian yang kedua pula, saya akan tunjukkan dan review kepada anda salah satu helium miner. Dan pada bahagian yang terakhir nanti, saya akan tunjukkan cara untuk setup dan configure miner tersebut. Dan sambil itu saya akan tunjuk juga beberapa aplikasi dan website berkaitan dengan helium yang mungkin berguna untuk anda. Okey, tapi sebelum saya teruskan, saya kena tekankan dulu dekat sini, video ni saya buat bukan bertujuan untuk nak bercakap tentang pelaburan kripto ataupun kripto investment tu semua. Saya buat video ni sebab nak tunjukkan kepada anda bagaimana satu kripto mining ni dapat membantu untuk mengembangkan penggunaan IoT. Okey, jom kita teruskan lepas intro ni. Saya sebenarnya bukanlah seorang yang aktif dalam benda-benda melibatkan cryptocurrency ataupun crypto investment ni kan. Tapi saya memang minat kepada benda-benda yang berkaitan dengan teknologi, terutamanya IoT. Jadi kalau sebelum ni secara umumnya kan, kita semua dah biasa dengar orang duk buat kerja-kerja mining untuk nak dapatkan cryptocurrency ataupun crypto coin tu semua. Di mana benda tu jugalah yang merupakan salah satu sebab kenapa harga grafik card tu mahal sekarang ni. Sebab tu saya tak dapat nak beli grafik card yang elok. Okey, saya pernah try lah nak buat crypto mining sebelum ni kan. Saya set up miner tu sendiri, saja nak test untuk nak faham proses dia, nak tengok bagaimana bertubuh fungsi dan sebagainya kan. Tapi saya tak begitu aktif dan tak begitu serius lah dengan aktiviti mining ni. Okey, selain daripada objektif untuk menjana pendapatan kan, sebelum ni saya tak nampak lagi keperluan diri saya tu untuk menjadi seorang miner. Tapi pandangan saya tu berubah apabila saya dapat tahu tentang helium. Jadi apa benda helium dan helium mining ni? Untuk nak betul-betul faham tentang helium ni, anda kena tahu 3 benda. Okay, yang pertama sekali anda kena tahu helium tu apa. Lepas tu anda kena tahu tentang teknologi long fi. Dan akhir sekali anda kena tahu tentang perkakasan untuk nak buat helium mining ni. Tapi yang paling penting, anda kena faham benda ni sebenarnya untuk apa. Dalam episod ni, saya tak akan terangkan dengan panjang lebar pasal benda tu semua sebab dia adalah agak kompleks. Saya akan terangkan dengan mudah dulu supaya kita semua dapat faham asas kepada benda-benda ni semua. Okey, yang pertama, helium tu. Helium tu dia adalah satu mata wang kripto berdasarkan blockchain ataupun cryptocurrency. Helium ni dia diperkenalkan pada 29 Julai 2019 dulu. Okey, jadi cryptocurrency helium ni dia dikenali sebagai HNT. Itulah nama helium coin tu. Sama lah macam kita kenal ETH tu adalah untuk Ethereum. Okay, itu yang pertama. Benda yang kedua pula adalah long fi. Okay, jadi long fi ni benda apa? Penerangan yang mudahnya adalah long fi ni dia gabungkan protokol wireless LoRaWAN dengan helium blockchain. Ini akan membolehkan apa saja alat ataupun perkakasan yang menggunakan LoRaWAN untuk transfer data pada helium network tu. Okey, mungkin ada sebahagian daripada anda yang masih lagi blur ataupun confused dia kata apa benda lah LoRaWAN, helium network semua ni kan. Okey, secara umumnya LoRa ni adalah teknologi rangkaian yang dibuat untuk IoT ataupun Internet of Things. LoRa tu sebenarnya dia adalah short form untuk perkataan long range. Okay, kalau saya nak cerita pasal LoRa ni, saya kena ambil 2-3 episod yang lain. Jadi dalam episod ni, anda cuma kena faham yang LoRa tu adalah teknologi rangkaian untuk IoT. Lebih kurang macam kita tahu, Wi-Fi 6 tu adalah salah satu teknologi dalam Wi-Fi. LoRa tu dia adalah satu jenis teknologi rangkaian wireless. Okay, jadi cerita dia senang je. Apabila kan ada orang yang nak gunakan IoT ni, dia akan ada 2 benda yang utama. Okay, first kali dia kena ada alat. Mari saya ambil contoh. Macam ni. Ini adalah alat. Dan yang kedua, dia perlukan rangkaian. Okey, kalau anda confuse juga IoT itu benda apa, secara mudah ni kan, saya akan kaitkan IoT ni dengan smart device.
Contohnya macam benda yang sudah pegang kat tangan ni, switch ni ke, ataupun macam sensor air ke, sensor udara ke, sensor banjir ke, semua benda-benda tu lah. Paling senang nak tahu kita sebut pasal IoT ni, cakap pasal sensor lah. Okay, sebenarnya kan, saya pernah buat satu video pasal IoT yang basic sebelum ni. Jadi kalau anda nak tahu pasal orang kata apa asas IoT tu, anda bolehlah tengok video tu. Saya dah letak link untuk kat video tu dekat description video ni. Okay, insyaAllah nanti kan, saya akan buatlah beberapa video lain pasal IoT ni. Alright, jadi berbalik kepada penggunaan IoT dengan helium semua ni kan. Bila anda nak pakai smart device macam ni contohnya, anda kena sambungkan dia kepada satu rangkaian ataupun network. Samalah macam bila kita nak pakai internet dekat handphone kita tu, handphone tu kena pakai rangkaian 4G ataupun 5G ataupun Wi-Fi dan sebagainya. Okey, barang-barang smart device ni sebenarnya kan, dia boleh sambung dengan bermacam jenis rangkaian. Ada yang boleh pakai Wi-Fi macam smart switch dekat rumah saya ni kan. Lepas tu yang baru-baru ni ada yang boleh pakai 5G. Lepas tu ada juga yang pakai teknologi rangkaian seperti LoRa. Okey, kenapa ada setengah pakai Wi-Fi, ada setengah nak pakai LoRa semua tu? Benda tu saya akan terangkan dalam episod lain insyaAllah lah. Alright, berbalik kepada benda ni. Jadi masalahnya adalah, kalau saya nak gunakan smart device yang menggunakan rangkaian LoRa ni bukan semua tempat ada. Jadi bila network tu tak ada, maka anda tak boleh nak pakai benda tu. Contohnya macam ni. Okay, ni saya ambil ya. Ini adalah satu orang kata apa smart device yang menggunakan rangkaian LoRa. Jadi bila saya turn on benda ni, saya buka benda ni, dia tak boleh nak connect kepada network. Jadi apa yang dia buat adalah dia akan diam macam tu je lah. Jadi masalah ni lah yang diselesaikan dengan helium mining tu. Jadi apabila anda beli, anda configure, anda set up dan run satu helium miner, dan bila anda letak benda tu dekat rumah anda, contohnya lah kan, anda sebenarnya sedang memberikan rangkaian LoRa kepada kawasan rumah anda tu. Helium miner ni, dia adalah satu LoRa gateway. Kalau anda terconfuse lah macam mana tiba-tiba helium miner tu boleh jadi LoRa gateway tu kan. Okay, mari saya cuba terangkan dengan mudahnya. Saya tunjuk satu contoh. Okay, macam ni. Ini adalah satu Wi-Fi router ataupun kita boleh kata dia sebagai satu Wi-Fi gateway. Ini pula adalah satu contoh LoRa gateway. Jadi apa maksud gateway ni? Wi-Fi gateway ni akan memberikan anda rangkaian Wi-Fi. LoRa gateway ni pula akan memberikan anda rangkaian LoRa. Itu maksud dia kan? Okay. Jadi helium mining ni secara rumusannya adalah anda dibayar menggunakan helium coin ataupun HNT tu untuk nak run gateway LoRa ni dekat rumah anda, supaya kawasan dekat rumah anda tu akan ada rangkaian LoRa. Jadi dengan adanya helium network ni, anda sebagai miner akan dapat helium coin. Jadi benda tu mungkin mendatangkan semua pendapatan kepada anda lah. Okay, itu bahagian anda. Untuk saya pula sebagai pengguna, saya boleh gunakan alat-alat IoT ataupun smart device yang berteknologikan LoRa ni menggunakan LoRa network yang anda hasilkan tu. Itulah kegunaan dia. Okay, sebab bila lagi ramai orang yang buat helium mining ni, maka network LoRa ni akan jadi lagi besar. Jadi pengguna teknologi LoRa ataupun IoT ni boleh pakai benda-benda smart device semua ni dekat lagi banyak tempat. Itulah cerita dia. Okay, secara amnya kan, teknologi untuk connectivity IoT ni ataupun secara teknikalnya dikenali sebagai LPWAN ataupun kita panggil dia Low Power Wide Area Network ni kan, dia ada banyak. Okay, contohnya ada NB-IoT, ada LTE-M, ada LoRa yang saya sebut ni, ada Sigfox, ada Symphony Link, ada Weightless, ada macam-macam. Okay, jadi isunya adalah bila kita nak gunakan barang-barang IoT ataupun smart device tu semua, ataupun sensor dan sebagainya tu, kita tak boleh nak pakai sebab tak ada network. Jadi helium ni dia membantu untuk menyediakan rangkaian. Dan buat masa sekarang ni, dia sediakan rangkaian LoRa. Jadi sebab itulah saya suka helium mining ni. Kerana perkara ni akan boleh membantu untuk mengembangkan penggunaan teknologi IoT. Okey, ni saya tunjukkan dekat anda nah. Rangkaian LoRa yang dah ada di seluruh dunia melalui helium ni. Dan sebenarnya dekat Malaysia pun dah ada beberapa kawasan. Jadi kalau anda tengok dalam peta ni, anda boleh tengok dia banyak tertumpu dekat Pulau Pinang, Selangor dan Melaka buat masa ni. Untuk bahagian seterusnya, saya akan perkenalkan kepada anda perkakasan yang anda boleh gunakan untuk nak buat helium mining. Ataupun secara khususnya LoRaWAN Indoor Gateway yang kompatibel dengan Helium Long PHY Network.
Okey, jadi saya galakkan anda untuk pergi ke website Helium tu untuk nak tengok senarai brand gateway yang diiktiraf. Jadi saya kira kan, masa saya tengah buat video ni, ada dalam 19 macam tu lah kalau tak salah saya. Okey, dalam episod ni, saya nak tunjukkan dekat anda benda ni. Tadi saya dah tunjuk sekejap kan? Ni saya tunjuk betul-betul. Ini adalah Senscape M1. Senscape M1 ni, dia adalah satu LoRaWAN indoor gateway yang kompatibel dengan Helium Long-Fi Network tu. Dia ada dalam senarai website Helium tu. Sambil-sambil tu, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Seed Studio. Seed Studio tu adalah pengeluar Senscape M1 ni sebab sudi berikan benda ni. Okey, ni saya buat unboxing sikit untuk tunjukkan dekat anda apa yang anda akan dapat bila anda beli Senscape M1 ni. Senscape ni dia datang dalam kotak hitam macam ni. Bila anda buka kotak ni, benda pertama yang anda akan nampak adalah manual ni yang memberitahu dekat anda 6 langkah cara-cara untuk nak configure Senscape tu. Okey, saya akan terangkan benda ni kepada anda lepas ni. Okey, dan inilah dia barang-barang ataupun komponen-komponen yang anda akan dapat dalam kotak Senscape ni. Jadi inilah dia Senscape M1. Okey, Senscape M1 ni sebenarnya dibuat menggunakan sebuah Raspberry Pi version 4 tu. Okey, Raspberry Pi version 4 tu disambungkan pula dengan satu LoRa module. Jadi disebabkan itulah benda ni boleh jadi satu LoRa gateway. Okey, jadi kalau anda buka skru-skru dia semua tu, anda akan jumpa sebiji Raspberry Pi dalam tu. Okey, daripada segi pembuatan dia pula, casing ni dibuat daripada aluminium. Jadi daripada segi dia punya finishing ni semua, saya kata okey lah. Alright, so selain daripada tu, anda juga akan diberikan satu antena ni dan anda juga akan dapat satu power brick. Memandangkan ni bukan version yang Malaysia, jadi saya dapat power brick macam ni lah. Okey, jadi Senscape ni dia dihidupkan menggunakan USB-C sebab dia adalah Raspberry Pi. Cara nak set up hardware ni sangatlah senang. Anda cuma kena sambungkan antena ni kepada Senscape tu. Okey, cakap pasal antena ni, model yang saya dapat ni adalah yang frekuensi 915 MHz. Okey, cara nak pasang antena tu, bila anda tengok kat belakang tu ada tempat pasang antena ni kan? Anda screw je lah kat situ. Okey, bercakap pasal antena ni, sebenarnya LoRa ni dia ada beberapa frekuensi dan antaranya adalah yang dalam 900 MHz tu. Jadi kalau bercakap pasal LoRa dekat Malaysia ni, kita pakai di antara 919 hingga 923 MHz. Tapi model yang saya dapat ni adalah yang model 915 MHz. Macam saya kata tadi, benda ni dia dapat power daripada connection USB-C. Jadi sekarang ni saya gunakan power brick yang dia bagi itulah. Tapi anda boleh saja kalau nak pakai desktop charger USB-C yang lain. Janji benda tu boleh memberikan 5 volt dan 3 amp. Itu sahaja. Senscape M1 ni boleh bersambung ke internet melalui Wi-Fi ataupun Ethernet. Jadi itu yang anda nampak, ada satu Ethernet port dekat situ. Sekarang saya akan terangkan dekat anda cara-cara untuk nak configure Senscape M1 tu. Jadi anda kena mulakan dengan install application Helium tu dalam telefon anda. Jadi Helium app tu anda boleh cari dekat Apple App Store dan juga Google Play Store. Untuk contoh ni, saya install aplikasi Helium tu dalam iPhone saya. Okey, jadi apabila anda dah selesai install dia, bila anda run aplikasi Helium tu, anda akan nampak skrin macam ni. Okey, jadi kalau anda ni adalah orang yang baru menggunakan Helium, maka benda pertama anda kena lakukan adalah anda kena create satu account untuk Helium tu. Jadi sekarang kita akan teruskan dengan cara untuk nak create account pula. Cara nak buat account baru ni senang saja. Anda tekan dekat butang create an account tu, kemudian anda akan ditunjukkan benda ni, yang mana anda akan generate 12 perkataan. Perkataan ni akan jadi password anda. Jadi selepas ni dia akan beritahu dekat anda 12 perkataan. Jadi anda kena tulis 12 perkataan ni dan simpan elok-elok. Sebab kalau anda lupa perkataan ni, memang tak boleh nak buat apa dah. Last kali dia akan suruh anda confirmkan semula semua 12 perkataan tadi. Jadi anda masukkanlah semua 12 perkataan tadi. Selepas dah selesai proses untuk nak create account anda tu, sekarang ni barulah anda boleh add satu Helium miner ataupun add satu LoRa gateway kepada account anda. Mula-mula anda kena tekan satu butang dekat belakang Senscape M1 anda tu, dekat sebelah antena tu. Anda kena tekan butang tu selama 5 saat. Anda tekan sampailah lampu biru yang berkelip-kelip laju tu, dia berkelip perlahan macam ni. Sekarang anda pergi balik dekat application Helium anda dan tekan dekat butang hotspot tu. Lepas tu anda tekan dekat add hotspot ni. Alright, jadi sekarang anda kena pilih model hotspot anda. Jadi dalam video ni saya menggunakan Senscape M1. Jadi kalau anda scroll turun kat bawah tu, anda boleh tengoklah model-model apa yang ada. Jadi scroll lagi, saya punya Senscape ni dia duduk kat bawah ni. Ni dia, Senscape M1. Jadi saya tekan benda ni. Seterusnya, dia akan tunjukkan dekat anda satu guide tentang cara nak letak hotspot anda dan sebagainya. Jadi anda scroll through saja benda ni, kemudian anda tekanlah I've read the guide.
Lepas tu dekat bahagian diagnostik ni anda tekan I understand. Kemudian kat sini anda tekan saja I'm powered up. Okay, bila dah selesai benda ni semua, dia akan cuba untuk nak connect kepada anda punya Bluetooth. Jadi anda kena allow Bluetooth connection ni. Okay, kemudian anda tekan scan for my hotspot. Proses scan ini sepatutnya tak makan masa dah. Dia sepatutnya sekejap je. Jadi bila dia dah jumpa, dia akan beritahu dekat anda lah. Macam ni saya nampak SenseCAT M1 ni. Saya tekan dekat dia untuk nak add M1 tu kepada saya punya Helium account. Lepas tu, dia akan minta anda untuk connect hotspot ni kepada Wi-Fi anda. Jadi anda pilihlah Wi-Fi anda dan masukkan Wi-Fi password tu. Bila dah selesai masukkan password Wi-Fi anda, maka dia akan cuba connect kepada network. Okey, SenseCAT M1 ni macam saya kata tadi, dia boleh connect kepada network melalui dua cara, satu Wi-Fi ataupun satu melalui LAN cable tu. Seterusnya, dia akan minta kebenaran anda untuk gunakan location, jadi anda tekan ask for permissions tu, lepas tu anda allow location tu lah. Seterusnya, anda kena set location gateway tu. Maksudnya kedudukan gateway tu dekat mana. Okey, jadi anda pilihlah gateway tu dalam peta ni. Bila semua benda dah okey, anda tekan dekat set location tu. Pastikan location ni adalah tepat. Seterusnya, dia akan tanya anda tentang antena setup. Okey, jadi saya tak buat sebarang perubahan. Jadi ini adalah setup antena saya secara default. Okey, bila dah selesai benda ni, anda tekanlah register hotspot. Jadi proses registration ni akan makan masa sikit. Jadi sekarang kita boleh baliklah kepada kita punya wallet. Anda tekan saja go to wallet. Untuk nak tengok proses registration, anda tekan dekat bawah ni. Kemudian anda akan ditunjukkan dengan all activity ni. Jadi proses untuk nak update hotspot dan juga proses untuk nak tambahkan hotspot dalam blockchain tu masih lagi pending untuk saya sekarang ni. Jadi anda kena tunggu sekejap sampailah benda ni selesai. Apabila proses untuk nak register hotspot anda dah selesai, maka dekat pending transaction ni, dia akan kosong macam ni lah. Jadi bila anda pergi dekat anda punya bahagian home tu, anda akan nampak maklumat macam ni. Jadi nama hotspot saya ni yang diberi secara random adalah Innocent Wintergreen Buffalo. Jadi nama ni dia bagilah secara suka hati dia. Kalau anda dah nampak macam ni, maksudnya hotspot anda dah berjaya diregister ke dalam network Helium tu. Bila anda tekan dekat nama hotspot anda akan boleh tengok beberapa maklumat. Antaranya adalah earnings, iaitu pendapatan HNT coin anda tu, dan juga weaknesses. Okey, weaknesses ni maksudnya ada hotspot lain yang nampak hotspot ataupun gateway anda. Jadi buat masa sekarang ni, saya ada kosong weaknesses sebab dekat kawasan ni tidak ada hotspot lain. Jadi itulah dia cara untuk nak configure SenseCAT M1 anda. Okey, tapi katakanlah proses untuk nak register hotspot anda tu dia pending terlalu lama, maka anda mungkin kena configure port forwarding dekat router anda. Jadi apa yang anda boleh buat adalah anda pergi dekat website port checker ni dekat portchecker.co, kemudian anda check untuk port number 44158. Kalau dia tulis close macam ni, anda kena buat port forwarding. Cara untuk nak configure port forwarding tu dia berbeza mengikut device yang anda pakai. Macam contoh ni, saya tengah gunakan produk Ubiquiti yang UDM Pro ni. Jadi mula-mula apa yang anda kena buat adalah anda kena cari alamat IP untuk SenseCAT M1 anda. Jadi macam contohnya, ini adalah IP address untuk SenseCAT M1 saya lah. Dia yang 172.16.0.0.50. Jadi anda kena cari alamat IP tu dalam router anda. Okey, kemudian anda pergi kepada bahagian tempat port forwarding tu. Jadi untuk Ubiquiti ni, dia dekat dalam bahagian advanced feature ni. Jadi anda tengok dia turun bawah tu, dia ada satu benda dia panggil advanced gateway setting ni, dan dia ada satu benda port forwarding. Tapi lagi sekali, ini adalah saya punya barang yang saya gunakan Ubiquiti. Kalau anda pakai TP-Link ke D-Link dan sebagainya, dia lain pula. Dalam UDM Pro ni, bila saya tekan dekat create new port forwarding ni, saya akan nampak screen macam ni lah. Jadi saya kena masukkan beberapa maklumat ni. Untuk name ni saya letak sajalah benda yang senang nak faham. Macam contohnya saya letak SenseCAT M1. Lepas tu saya kena enablekan forward rule tu. Lepas tu daripada mana? Dia tanya from where kan. Jadi saya pilih daripada from any lah, mana-mana saja. Lepas tu port apa? Jadi port yang kita kena buat tu adalah port 44158. Port ni lah yang digunakan untuk network Helium ni. Okey, kemudian forward IP. Forward IP itu adalah IP address untuk SenseCAT M1 anda ataupun Helium miner anda tu, ataupun yang kita kata hotspot anda tu lah. Okey, lepas tu forward port tu pula sama juga 44158 dan protokol pilih dua-dua. Jadi bila dah selesai, anda akan nampak benda yang lebih kurang macam ni dekat dalam Wi-Fi router anda. Lepas anda dah configure port forwarding tu, anda pergi balik kepada website port checker ni, kemudian anda check balik untuk port 44158 tu. Bila anda tekan check, kalau dia tulis open macam ni, maka port forwarding anda dah berjalan. Jadi ingat untuk nak buat Helium mining ni, anda kena pastikan port 44158 ni open. Untuk bahagian yang terakhir ni, saya akan tunjukkan dekat anda beberapa website tentang Helium yang mungkin berguna untuk anda. Okey, saya mulakan dengan Helium Explorer.
Jadi melalui Helium Explorer ni anda boleh gunakan dia untuk nak tengok maklumat pasal helium tu lah, contohnya market price dan sebagainya. Tapi antara feature yang paling penting adalah anda boleh tengok kedudukan ataupun lokasi hotspot helium yang ada di seluruh dunia. Website kedua adalah Helium Status. Jadi Helium Status ni dia akan tunjukkan dekat anda maklumat, contohnya kalau ada downtime dan sebagainya. Jadi kalau anda ada masalah untuk nak add hotspot ke apa-apa, anda boleh tengok dekat website ni untuk tengok kalau ada sebarang masalah. Website yang seterusnya adalah Helium Siteboard. Jadi website ni sangat berguna untuk nak tengok maklumat berkaitan dengan hotspot-hotspot anda ataupun hotspot-hotspot yang ada di sekeliling kawasan anda. Selain daripada itu, anda juga boleh tengoklah maklumat-maklumat lain yang berkaitan dengan rangkaian helium. Website yang terakhir adalah Helium Hotspot Earnings Calculator. Jadi melalui website ni, anda bolehlah untuk nak tengok anggaran kasar pendapatan helium coin anda tu berdasarkan hotspot-hotspot yang anda ada. Jadi inilah dia satu video pengenalan kepada Helium dan juga Senscape M1 untuk memberikan anda pengetahuan asas sekiranya anda berminat untuk melakukan helium mining. Okey, tapi sekali lagi saya kena tekankan kat sini, video ni bukan bertujuan untuk nak menggalakkan anda melabur dalam mata wang kripto ataupun cryptocurrency ataupun nak bercakap tentang pulangan yang anda boleh dapat bila buat helium mining. Saya cuma nak memperkenalkan kepada anda tentang helium saja. Lepas ni insya-Allah saya akan tunjukkan pula kepada anda cara-cara untuk nak buat alat IoT anda sendiri yang boleh menggunakan rangkaian LoRa yang dihasilkan oleh helium ni. Okey, kita dah sampai kepada penghujung episod kali ini. Jadi kalau episod ni mendatangkan manfaat kepada anda, maka saya harap anda sudilah like video ni dan subscribe kepada channel Pendakwah Teknologi. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.